A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini orang pertama yang menyapa tak siapa? Mediha ya. Wah, Mediha orang pertama. Diikuti oleh Mun Muaisma, Puan Zainun dari Canberra, Singapura nombor 3, Nur Rizan Sulaiman, dua-dua Singapura ni ya. Orang yang keempat. Lepas tu siapa? Sabri Dasdas, Rami Kamisa Rasman, Leni Naldira, ni semua top 10 ya. Apa nama, Rifa Marjan ya, Cikgu Emet menulis ya, Alexander Man, Siti Hajar Ahmad, Haji Abdul Rahim Latif Singapura, Cik Embun Ismail. Lepas tu Rimbo lama tak nampak Rimbo, Intan Sumaya Panjang Jordan ya, Zahara Muhammad Nur, Amimah Mustaqim ya. Lepas tu G Fazil Marziana, Alexander Mandari, lepas tu Amiradin ya. Dan tolong like dan share. Afif Faizal like dan share kepada 10 geng, 10 grup. Muhammad Al Syafi'i, Rifa Marjan dah sebut. Lepas tu Siti Marimah pun ya. Siapa ni? Hajah Rahmah, ada Muqtanuddin, Cikgu Muqtanuddin, top 20. Zaim Adi Miskam, Intan Aziz, Nurliza, Saibah Ramli, Aida Zulin, Normah Basar ya. Cikgu Kutut Molin ya. Ramlah Zul Masina, Hasna Syarif, Zaim Adi Miskam dah sebut, Intan Aziz, Nurfiza tadi, Masina ya. Haji Rahim, Firdaus Raziki, Kutut Molin dah sebut, Cik Siti Sarah, Siti Alicia, Dina Rahim. Wow, 71, 150 orang masuk kelas. Like dan share kepada geng-geng ramai. Intan Sumaya, Rashidah Samsudin, Sabaria Daud, Mahalil Mutalib, Kod Emi Hamijan, Osman Haryati, Siti Anissa, Shima Kistina ya. Lepas tu Hasna Syahari, Marpuah Bukhari, Kutut Molin dah sebut tadi. Like dah ya, terima kasih. Saiful Pon Nizam ya. Ramini, Atin Zahra, Cikgu Mokhtar dah sebut, Yan Yayan, Khatijah Harun, Leni dah sebut, Haz Abu, Nani Triana dah sebut, Fatimah Ayub, Jebon dah share dah ya. Nita Azmi, Abdul Rahman, Liza Sariman, Ayu Saim daripada Texas, Arizona ya. Fatimah Ayub, Abdul Rahim, Abdul Latif, Robiah Soleh ya. Ada sahabat-sahabat dari Singapura, Brunei, daripada Amerika, daripada Egypt ya, Mesir ya. Syamshanin Samsudin, Abdul Rahman Azahani, Lita Belita, Rupiah Abdullah, Nur Fatihah. 109 orang baru share ya. Tak cukup 200. Fuzan Nordin, hari ni hari Selasa, semalam tak pasti hari Ahad katanya. Hajah Jami'an Has, Nita Hamzah, Firdaus Rizki, Fuzan Nordin, Amiam Mejan tadi dah sebut, Yan Yayan, good morning, Naji Rahman, Ina Ali, Fatimah Ayub. Ramai orang baru nampak hari ni ya. Nona Shizuka, Janatul Nisa, Durina Maisa Dasyah, terima kasih. Cikgu Kutut ya, dan apa nama okey, Insnur Haji Rocky Mabia ni daripada tak salah daripada Brunei ya. Susuri, Ida Hafida ya, Imah Hanwar ya, Didi Zari, Zahra, Zarul Azini, Rashida Liasik, Widawati Selamat, Nur Aini, Saidah Ida, Fatimah Ayub, Najir Rahman, Nurin Nur, Zubaida Abdullah ya, Ramlah Lajat, Zana Hasan orang lama, Nuraini Lop, Rohayu Abdul Wahid, Lina Rusiana, Hasina Abbas, Maimunah Cekna, Yan Yayan dah sebut, Mun Maisma dah sebut, Osman Yasin, Amanda Aini, Asmarina Kakci, kawan lama, Lita Walita, Fatimah Ayub, Pesh Adam Sorry dah masuk, Mariam Ismail, Norma Basa ya. So selamat Merdeka besok ya. Asri Muhammad, Willy Jongga, Ina Zalina. Oh ni Ina Zalina ni kawan daripada Penang ya. Ya. Ismail Osman, Salastiah Muradi, Nur Amila,
Suryati, Mun Maisma 184 watt, 84 share dah. Good. Saya Imran, Rohaizah Hasan, Najiram. Sikit-sikit lagi. Cintaku Mami Ros, Muhammad Syam. Cepat. Suryati dah sebut. Hajah Jamiah, Khairul Azhar, Abdul Rahim Abdul Latif dari Singapura dah sebut. Zarul Ismail, Mun dah sebut. Wak Benut. Jangan sebut ni. Wak Benut ya. Cintaku Mami dah sebut. Yang Bri. Fidaen, Noni Muhammad, Liana Hajarogaya ya. Hajarogaya okey. Jumayah Kasnin, geng Jawa ni. Nurisha Bai Cahaya Wanita, tu dia. Dr. Narimah dah masuk, dah share ya. Semua komen lawa baju saya ya. dah duduk kat luar, apa yang ada kita capai je. Dain Susuri, Nurul Shah, Walina, Najib Rahman, Zainal Hassan, Muhammad. Dah 244 orang share. 215 dalam kelas. So tak apa, kena mulakan ya. Tabung korban dah masuk. Aliza Mu'taib dah masuk ya. Asma Otin, Misu Ali ya. Daina Hina, Hena ya. Norani Muhammad, Anida Nawawi ni. Julaili Lin, dalam pembangunan Ani okey. Norani Muhammad orang lama. Zainal Hassan lama. Mana orang baru? Farida Drus, Fazilah Salini pun dah biasa. Fauziah Makna yang biasa. Nazir Abdul Rahman, Nura Hidayah Abdullah ya. Adruja Simha ni jarang ya. Jangan nampak. Saidah Ida selalu. Nurul Syawalina okey. Aindah Idda ya. Aindah Idda ya. Sebab dia seperti Jawi ni. Waalaikumsalam. Mawarus, Rasyidah Liasi dah sebut. DS Salihim ya. Okey. Hairul Hazri, Nur Hayati dan yang lainnya. Baik. So hari ni kebetulan ni hari ni Tuan Abang rasa hari yang terakhir lah on topik ini. Ni dah siri yang ke-23. So dah ganjil. So Tuan Abang rasa cukup lah tu ya. Banyak lagi poin tapi tak apa. Kita cari topik lain supaya Tuan Abang pun naik semangat. Walaupun dah masih banyak lagi tapi tak apa. Ya, kita cari topik lain yang juga akan mengujar kita. So hari ni hari terakhir bahagian yang ke-23. Tip untuk sentiasa bahagia. Some kita highlight yang pernah kita sebut. Semalam tak sebut apa, muhasabah diri secara berkala. Everyday muhasabah diri sebelum tidur, lepas sembahyang, sebelum tidur, paling lewat, paling tidak pun sekali sebelum tidur, apa kesilapan aku hari ini, solat taubat, istighfar, apa kebaikan-kebaikan aku hari ini yang mudah-mudahan dapat pahala, kita ikhlaskan dan kita doa supaya dapat dikekalkan benda-benda yang baik. Dan apakah khidmat yang aku nak buat besok ya, apa sifat buruk yang patut aku buang, whatever ya. Hisab diri everyday untuk move forward. You cannot move forward until and unless you evaluate yourself. Muhasabah diri. Berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ya. Maka dia kata apa? Jom kita muhasabah diri kita, hisab diri kita sebelum kita dihisab di padang mahsyar ya. So sangat penting buat harian, mingguan, bulanan, tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, whatever ya, kita kena buat hisab diri ya. Sebaiknya paling kurang pun selepas solat ya, paling kurang pun sekali sebelum tidur. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, 87. Hari ni 88. 88, kita kena sentiasa bangun awal secara konsisten. Bangun awal is penting, konsistensi penting. Kejap pukul 4, kejap pukul 5, kejap pukul 6, bahaya ya. The whole body system akan tergugat. Body system pun akan tergugat. Kita nanti gewang ya. Mengantuk ke, apa ni, goyang sikit ke dan sebagainya. So kita kena bangun awal, which is good. Orang bangun awal rezekinya murah. Orang bangun awal ya, dia tidak akan stres, dia kurang stres. Orang bangun awal terbuka pintu-pintu rezeki. Orang bangun awal tak kalang kabut. Orang bangun awal dapat buat banyak. You akan ada banyak masa. Orang bangun awal akan banyak masa untuk beramal, untuk buat kerja, untuk zikir, untuk sarapan, untuk buat sarapan, untuk buat persediaan ya. Dan tak kalang kabut insya-Allah. So that is number 88. Bangun awal is important, but also important is consistent. Ya, sekali-sekali nak manjakan diri, okeylah weekend ke, mungkin nak bangun lewat sikit tapi masih sempat. Subuh dan sedekah subuh of course ya. Tahniah yang sentiasa bangun awal, sedekah subuh, niatkan pahala untuk orang tersayang yang masih hidup atau sudah tiada, dan berdoalah waktu sedekah makbul insya-Allah. Okey, program kita hari ni dibawakan oleh seperti biasa. Hari ni Tok Abah belajar. Rupanya gelas yang Tok Abah ingat macam gelas rupanya plastik. So Tok Abah bubuh air panas, dia cair. Tu Tok Abah kata, "Wai,
magic ya, rupanya bocor, rupanya dia bukan gelas tapi plastik. Sebabnya ringan ya. So tak tukar kepada semalam gelas yang colorless kan, sekarang kena kena ya, tak buat air premium coklat ini dalam mug Lazat ya. So dapat 3 teguk, sunat lah ya. Ganjilkan sunat ya. 3 teguk, Nabi pun minum 3 teguk ya. Dan insyaAllah ni melawaskan perut, rasa kenyang ya, bersemangat, bertenaga. So yang penting lazat, dan yalah orang suka minum kopi ni perasa coklat. So no problem, dan ramai dah sahabat dalam ni pun yang dia kata dah cuba dan memang sedap, yang dapat khasiatnya, alhamdulillah. Okey, right. Dan of course orang-orang apa ni, remaja Purban Jatabah, Tabah sentiasa ada Kondisi Plus. Ni ada ya. Ni ada Kondisi Plus untuk sengah-sengah semalam tak dapat berurut, alhamdulillah. Kena ni maka patutnya selalu sakit-sakit, tempat yang kena urut tu sakit, tapi sebab dah kena Kondisi Plus lega. Adalah sikit-sikit terasa orang lama ya, tetapi alhamdulillah. Okey. Alright. So berapa orang dalam masuk kelas ya? 300 orang masuk kelas, 350 share ya. Muhammad Kamal Rahim baru masuk, Hani Muhammad Shah, Dr. Narimah dah masuk lama, Nutfia Arash, Jamilah Harun dah masuk lama dah, Nur Hafizah Ahmad dah, Hajah Zainab Abdul Latif, Rockefeller Forever itu baru masuk tadi, Mardiana, Rosie Williamzi baru masuk, siapa, Ina Zalina dah lama masuk, terima kasih, dan Wan Nuraini yang Siti Fatimah. Okey, Muhammad Nizam. Baik. So point tip nombor 89. Hari ni laju sikit sebab kita nak habiskan ke sampai 93. Tak payah 100 lah. Ya, 93 tip ialah nombor 89 ialah belajar perkara baru everyday. Learn new things to charge up yourself. Baik resipi baru ke, tip baru ke, doa baru ke. Tahu apa? Tiap hari dapat doa baru, tip baru, so seronok sangat ya, seronok sangat. Contohnya dah 2-3 minggu ni tak dapat doa baru yang dapat daripada Ustaz Kazim Ilyas dan Datuk, ni bukan setengah ya, tak ambil buat apa ni, catatan buku besar ni. Buku besar ni berubahnya sebenarnya buku bahasa Arab. Tak apa, catat macam-macam dalam sini ya, apa teringat, apa dapat benda baru, tak apa akan catat dalam buku besar ni. Semua nota ni. So everyday tak belajar benda baru. Tengok, ni nampak gambar-gambar tu. Ush, ya, orang tua pun belajar pakai gambar. Ya, tapi nota tu apa, saya ingat as good as any student lah. Okey, aina ta'mal. Ya, so apa yang awak buat ya? Ini bahasa Arab. So tak apa nak share apa? Nak share doa ya. Apa doa yang tak apa dapat ya? Minggu lepas yang tak berasa seronok nak share dengan awak, yang dapat daripada Ustaz Saleh Kazim. Ustaz Saleh Kazim Ilyas, mana pula pergi Saleh Kazim pula ya? Mana doa tak apa tu ya? Mana doa tak apa? Doa buka dalam ni, doa untuk sentiasa terbuka pintu rezeki dan murah ya. Murah kita punya rezeki dan rezeki yang berterusan. Itu doa yang Tuan nak share dengan you all ya. Tiba-tiba pula tak jumpa ni. Biasanya kalau kita cari ya, Allahumma ini wasi' rozakna, tak apa ingat ya. Allahumma ini wasi' rozakna halalan Allahumma wasi' rozakna halalan thayyiban mubarakan. Mubarakah. Itu doa ya. So tak apa dapat daripada Ustaz Datuk Kazim ya. Allahumma wasi' rozakna halalan thayyiban mubarakah ya, ataupun mubarakah. Artinya ya Allah, berikan aku wasi', berikan aku ya rezeki, banyakkan rezeki yang halal, yang baik dan yang barakah. Mudah-mudahan semua pintu rezeki terbuka, kejayaan akannya. Allahumma wasi' rozakna. Tak apa mula baca sembahyang tu pun mula baca kerana terlupa ya. Allahumma wasi' rozakna halalan thayyiban mubarakah. Halalan thayyiban mubarakah. Alright. So every day yang dapat ilmu baru, we move on and we move on and we move on. So insyaAllah kita akan rasa charge up, seronok ya. Dan because of that lah ya, Tuan Abang nak move on ya, nak bagi pelajar-pelajar supaya move on. Ramai pelajar yang kadang tak ada semangat ya, ramai yang kadang give up. Tuan, bila kita baca
jadi polemik ya, sebulan lepas dia katakan bahawa sebulan 2 bulan lepas ya 80% pelajar lepas SPM tak nak sambung belajar. Ya, kan kita jadi satu polemik dan satu perbahasan secara maya dan secara langsung ya. Tok Abah pun ditanya, macam mana ni ya? Ya, so Tok Abah kata, yalah. Syazwan punya produk pada kertas. So kadang-kadang kita ni terlupa untuk ingatkan diri anak-anak dan diri kita bahawa ya kita ni kadang-kadang terlupa matlamat niat, innamal a'malu niat ya. Dan tu sebabnya Tok Abah, bila Tok Abah yang kadang orang Tok Abah jumpa kat ni pun ikut kajian saya, ikut kajian. Memang Tok Abah mengkaji, Tok Abah bertanya. That is how I did my survey. Ya, Tok Abah bertanya pada peserta kursus Tok Abah. Ya, Tok Abah tanya contoh. Ya, dalam kumpulan yang 100 orang. Ya, contoh bukan 100. Katalah setiap 100 Tok Abah akan tanya berapa orang yang doakan jirannya semalam. Mungkin ada 1, 2. Berapa orang yang biasanya doakan jirannya, naik sikit. Tapi tak sampai 5%. So then, akhirnya Tok Abah buat rumusan. Selepas bertahun-tahun bertanya, tak sampai 5% ya orang yang doakan jirannya setiap hari. Nampak? Sama juga, berapa orang yang pesan pada anak untuk mendoakan guru-gurunya? Ya, hampir tak ada 1-2%. So, jom kita pesan pada anak-anak untuk doakan guru masing-masing untuk dapat keberkatan. Ya, ini yang Tok Abah akan bincangkan. Ya, 150 tip dan banyak lagi tip-tip lain ya, bagaimana nak belajar dengan cara yang berkesan, petua dan teknik belajar yang berkesan pada 10 September. Dah ramai dah ya, tak tahu dah berapa ratus dah register. Tok Abah tak tanya ya daripada urus dia, Cikgu Nazrin dan juga Puan Cik Ikin yang dua orang yang menjaga pendaftaran. So pada 10 September ramai ya, tiap hari ramai yang bertanya macam mana nak join. Tok Abah kita ada link kat komen pin kat atas. Ada link kat komen pin kat atas kali tu, ada link yang Cikgu Nazrin dah bubuh. Tengok itu ada. Baik program, baik produk, baik semua ada kat situ. So pada 10 September ni, hari ni dah 30 hari bulan, besok hari merdeka yang ke-65 tahun. Jom kita merdekakan diri kita. Dan tolong pesan pada anak-anak, merdekakan kepala mereka daripada aku belajar nak cari kerja, aku belajar untuk dapat kerja, dapat isteri yang comel, ya, kereta yang besar, rumah. Bukan. Itu semua bonus ataupun ganjaran pada usaha yang betul. Ya, tapi niat kita belajar ialah untuk membuka minda. Ini satu kewajiban. Itu tanda untuk dapat cemerlang di dunia, cemerlang di kubur, cemerlang di akhirat, kena ada ilmu. Talabul ilm faridah ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu, wajib. Sebenarnya Tok Abah dah tua macam ni pun 71 tahun akan terus belajar. Ini kan pula awak baru lepas SPM tak nak belajar just because nak orang masuk keluar universiti pun tak ada kerja. Adakah itu niat untuk belajar, cari kerja? Salah tu. Kalau niat begitu, maka ramai orang tak payah belajar pun tak apa sebab nak kerja. Sebab orang yang tak belajar pun boleh buat kerja. Tetapi apakah nilai, kualiti dan juga yang paling penting keberkatan kerja kalau tak ada ilmu. Kan Nabi dah pesan, ya, beramal tanpa ilmu ialah gila. Berilmu tanpa amal sia-sia. Ya, berilmu tapi tak amal sia-sia, tapi beramal tanpa ilmu takut macam orang gila. Nabi pesan, sebab awak tak ada nanti buat. Yang sembahyang tak betul, ambil wuduk tak betul, ya. Ada sahabat baru kan, dia solat dalam toilet sebab dia nak mengelakkan mak dia tahu dia solat dalam toilet. Dia tak tahu, so dia solat dalam toilet. Memanglah tak boleh kan. Tapi mudah-mudahan Allah akan terima sebab dia dalam keadaan yang jahil dan dia betul-betul nak ni tapi bila dia semua belajar melalui online. Dan dia kata, bila aku kali pertama sembahyang kat masjid, ya, hari Jumaat, aku sedar yang solat aku ni taklah lari sangat. Adalah lari sikit, tapi dia belajar daripada teori kan, daripada video dan tu, not bad lah, dia kata. Tak salah sangat lah. Itu sebab dia belajar tanpa guru. Tapi dia masih belajar. So nak cemerlang di dunia wajib ada ilmu, nak cemerlang di kubur, di akhirat kena ada ilmu. So kita mencari ilmu untuk membuka minda, ya, merangsang tindak tanduk, untuk hidupkan sunnah, untuk jadi orang berguna, untuk bertindak dengan cara betul, ya. Sebab Allah amat kasih hamba-Nya buat apa pun dengan betul, dengan terbaik, dengan itqan.
How can you do that without knowledge? So open up your mind, open up your heart, open up your iman. Ni semua dengan ilmu. So pesan pada anak-anak, itu sebabnya kalau nak dapat kehebatan ni, doakan guru, doakan kawan-kawan, doakan diri, doakan keluarga. Mudah-mudahan Allah akan bagi kita hidayah yang untuk berterusan cari ilmu sampai mati. Dan tak akan terfikir, alah buat apa lepas SPM masuk universiti, bukan dapat kerja pun. Ya, kawan aku tengok jadi content writer, jadi influencer, jadi IG famous, Insta famous ya, dan sebagainya. Masuk big stage. Nak masuk big stage, ya Allah ya Tuhanku. Ya, what aim in life ya. Tak kisahlah apa pun matlamat anda, tapi mudah-mudahan buat apa yang Allah suka. Seperti nasihat Ibrahim Adham, buatlah apa yang Allah suka walaupun semua orang tak suka. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah tak suka. Okey? Okey, so mak ayah, atuk nenek, jiran tetangga, abang kakak, pakcik makcik, sponsor lah. Anak buah ke, anak ke, cucu ke untuk datang program Taubat pada 10 September. Tip dan teknik betul untuk belajar yang berkesan, untuk merangsang mereka untuk minat belajar, seronok pada ilmu, cintakan ilmu, dan bukan belajar untuk cari kerja ataupun nak cari jodoh. Alah, kata orang perempuan, aku belajar tinggi-tinggi kan, tak ada orang nak pinang. Buat apa aku nak? Ya, sebab belajar tinggi-tinggi sampai dapat ijazah, ya. Sebab laki-laki banyak tak ada SPM, kan aku tak ada orang pinang. Pula jodoh di tangan Allah. Wanita baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk wanita yang baik, insya-Allah. Okey? Come to Taubat punya seminar. Dan berkaitan dengan seminar tu, so mak ayah, atuk nenek, pakcik makcik, cuba berikan suplemen ya. Bukan suplemen, makanan tambahan perasa coklat yang dia Excel Plus. Taubat tak ada dia punya sampel kat sini. Ya, sebab kat Taubat duduk kat luar kan. So Excel Plus, dan dia punya mascotnya ialah Didi and Friends and Taubat ya. So Excel Plus perasa coklat ni dia ada kolostrum, ada vitamin C yang menguatkan ketenangan, yang menguatkan immunity system, cantikkan kulit ya, dan kan membina kolagen ya, vitamin C kan. Lepas tu ada kolesterol susu awal lembu, ada buah tamar, ada DHA, tidak ada gula ya. Kita ada pemanis yang sehat. Lepas tu ada biji teratai ya, yang bawa ketenangan, balance otak kanan kiri. Jadi anak-anak yang insya-Allah yang impaknya bertenaga, seronok belajar, mudah kata tu fokus ya. Apalagi kalau kita suruh mereka duduk menghadap kiblat. Ingat, ni mana mak bapak atau nenek pun tu lupa. Suruh anak-anak duduk di kerusi. Ya, ada meja, jangan duduk atas lantai. Taubat punya survey, 80% pelajar duduk atas lantai atau atas katil masa belajar. Macam mana nak disiplin? Macam mana nak seronok belajar? Macam mana nak dapat kata tu keberkesanan yang maksimum? Ya, cek anak-anak anda belajar kat mana? Atas lantai ke? Atas katil ke? Duduk kat kerusi? Ada meja? Menghadap kiblat. Ya. Nabi ada meja ke? Ada orang bertanya pula. Nabi pakai meja ke? Ada kerusi ke masa belajar? Dan tu apa kan tanya? Nabi naik kapal terbang ke? Nabi naik kereta ke? Nabi pakai baju macam ini ke? Janganlah. Tanya soalan yang pelik-pelik ya. You have the right to ask, but I have the right to answer or not to answer. Okay? Baik. So, tanyalah benda-benda yang membawa kebaikan ya. Sebab hukum Allah ni Quran, hadis, ya, ijma' ulama dan juga qiyas. Tutup aurat. Qiyasnya ialah apa pakaian pun yang menutup aurat. So Taubat ni kira tutup aurat. Ya. Sunnahnya ikut sunnahnya ialah tutup aurat. Bukanlah dia lawyer buruk dia kata sunnah, dia pakai baju batik. Nabi punya sunnah ialah menutup aurat. Sunnahnya itulah. Nabi tak pakai baju Melayu, kau jangan lawyer buruk. Saya pakai baju Melayu boleh cakap dua ni bersyarah kat masjid pakai baju Melayu. Nabi pakai baju Melayu ke? Tak apa pernah kena tegur tau. Seorang imam lama lah dulu-dulunya. Tak apa pakai bus jacket memberi ceramah kat masjid, ditegur oleh seorang orang tua lah. Dia kata, Dr. Fazilah, kalau pergi ceramah kat masjid janganlah pakai bus jacket, tak sesuai. Paling kurang pakai baju Melayu ya. Kalau pakai jubah tu cantik. Ini kat masjid. Ya, pakai baju Melayu, jangan pakai bus jacket. Ni bukannya orang putih. Tu apa pun temenung. Ya.
nak kena orang tua ni, Tok Abah kata ya. Sebab bukan Tok Abah malu, tapi cakap dia tu salah. Oh, minta maaf lah Tuan Haji, Tok Abah jawab. Ya, saya fikirkan saya nak tutup aurat ya. Yang sempat pakai sebab saya kerja siang tadi dan tak sempat bersalin, bertukar pakaian ni saya pakai baju jaket. Ni pakaian saya kat pejabat. Terus saya ke masjid ni sebab saya terlewat. Minta maaf Tuan Haji ya. Sebab saya fikirkan Nabi Muhammad pun tak pakai baju Melayu. Tok Abah sindir dia lah. Nabi Muhammad SAW tak pakai baju Melayu, tak pernah pakai sampin. Apatah lagi pakai songkok hitam, tak ada. Tak ada yang saya tahu. Tapi kalau Tuan Haji tahu yang lain, minta maaf lah. Lepas tu dia diam. Orang lain senyum-senyum lah. Orang lain senyum-senyum. Rupanya orang pun bagi dia title Mufti tak bertauliah. Dia akan tegur ikut dia punya fikiran, dia punya pentafsiran tanpa berdasarkan pada hakikat. Tok Abah kena tegur. Lepas tu orang yang sama tegur Tok Abah tau. Yang Tok Abah terkeluar beberapa cakap orang putih lah. Cakap orang putih sikit. Dr. Fazilah dalam masjid tak elok cakap orang putih. Itu cakap orang yang bukan Islam. Jangan cakap Inggeris lah. Nak cakap Arab tak apalah, cakap Melayu lah. Jangan cakap orang Inggeris dalam masjid. Tak sesuai. Tok Abah pun pandang dia, hai orang tua ni. Tok Abah bukan niat nak balak kat dia, tapi nak didik. Oh, minta maaf Tuan Haji, saya tersilap, minta maaf ya. Sebab saya masa belajar kat Amerika, sesekali saya disuruh memberi khutbah. Dan saya kena cakap orang putih. Cakap Melayu mereka tak faham. Cakap Arab saya pun tak lancar. Jadi saya cakap bahasa Inggeris sebab yang dengar jamaah semuanya boleh bahasa Inggeris. So saya memberi khutbah dalam bahasa Inggeris. Itu yang saya tersasul. Minta maaf Haji ya. Dia terdiam. So kadang kita ni komen. Sebab nak komen kita tibai sebelum tabayun. Tibayun sebelum tabayun. Ilmu tak banyak. Itu sebabnya kena ada ilmu. Sebenarnya kena ilmu. Itu contoh. So jom ya. Jom kita betulkan ya. Kita betulkan diri kita ya. Dan betulkan dan kita mak ayah wajib berubah sebelum anak-anak berubah. Mak ayah kena berubah sebelum anak-anak berubah. Atuk nenek kena berubah sebelum cucu-cucu. Boleh kita pesan untuk berubah. Ya. Okey. Kadang cucu-cucu Tok Abah pun bukan main ya. Dia suruh baca, "Jangan Tok Abah nak baca doa." Ya. Ada yang seronok, turun kat tangan, ada yang doan saja gurau. Suruh menyanyi, suruh berdoa, I doan saja nak sakat Tok Abah dia. Jadi bila kita peluk dia, kita sama-sama doa ya. Tok Abah kena berubah, Tok Abah, Tok Mak kena berubah sebelum cucu-cucu boleh dirangsang untuk berubah. Sebab dakwah bilhal jauh lebih berkesan daripada dakwah bil lisan. Dakwah dengan tindak tanduk, contoh teladan. Sebab Tok Abah dah sebut banyak kali, peribahasa Cina, apa saya dengar, saya lupa. Apa saya lihat, saya ingat. Apa saya bikin, saya buat, saya faham. Dan saya ingat sampai bila-bila. Itu cara nak didik. Ya, itu sebabnya Tok Abah, kalau nak didik cucu pun daripada tindak tanduk, perlakuan, amalan, contoh teladan, ya, dan ulangan. And a new habit is formed in 40 days. Sesuatu tabiat terbentuk dalam 40 hari, insya-Allah. Okey. Baik. Nombor 89 belajar perkara baru. Dan ingat, ulang balik pada 10 September Tok Abah akan buat khas satu webinar untuk anak-anak yang umur 10 sampai 80 tahun. Ya, tip dan teknik belajar yang berkesan. Untuk tiap-tiap link ya, satu pack RM30 untuk rumah. Bayar 4-5 orang anak pun satu link ya. Kalau nak kat sekolah, kita boleh buat kat satu dewan ya. Tok Abah pihak urus dia kata dia charge RM200 untuk satu sekolah. Buat kat dewan. Ya, PIBG boleh sponsor. Siapa-siapa orang-orang boleh sponsor, siapa-siapa ya boleh kutip RM10 seorang ke RM5 seorang ke. Kalau seorang RM1, maka 200 orang mak bapak RM200 ya. Tapi kalau minta bantuan sponsor seorang pun boleh, wakil rakyat, apatah lagi kalau yang yang nak bantu ya. Ataupun mana-manalah orang yang haji-haji ya. Jangan minta haji bakhil. Tapi kalau nak minta haji bakhil, so cikgu cikgu Murni untuk pergi haji. Jumpa haji bakhil, dia sponsor bukan saja RM200 untuk sekolah, makan-makan sekali dia sponsor kalau cikgu Murni yang bujang. Gitu cerita labu-labi lah ya. Okey. Baik. Ya ke cerita labu-labi ya, campur orang-orang yang belajar perkara-perkara baru ya. So ingat kita punya temu janji ya pada 10 September untuk pelajar
mak bapak, cikgu-cikgu, abang kakak, pakcik makcik, atuk nenek yang nak join sama ya untuk dapat share dan bimbing anak-anak, cucu-cucu, anak saudara ya untuk dapat belajar menggunakan petua dan teknik belajar yang sangat berkesan. Yang Tok Abah juga mengambil contoh daripada mereka yang sudah benar-benar berjaya. Dari segi akademik lah ya, dapat 10A, 15A, 17A, 20A. Apa rahsia mereka? Tok Abah dah kutip semua tu dan Tok Abah kaji dia punya kebenarannya, hakikatnya, faktanya, sainsnya, psikologinya. Lepas tu kita akan kongsi. Ada 150 tip. Lebih lah ya, dengan doa-doa sekali bagaimana nak merangsang anak-anak untuk seronok belajar, cintakan ilmu, suka ilmu, bukan selepas SPM tak nak sambung belajar. Gitu insya-Allah. Ya, dah ramai yang mendaftar. Ada link kat komen kat pin kat atas sekali tu. Tip nombor 90. Tadi belajar perkara baru. Tip nombor 90, campur orang yang positif dan ceria. Ini pun benda biasa. Campur dengan orang yang positif. You are who your friends are. Orang yang positif ni dia nampak baik, nampak elok ya. Kita nampak dia, kita terangsang untuk buat baik. Itu orang yang positif, aura positif dan orang yang ceria. Orang yang bukan ada ramai juga orang yang Tok Abah jumpa. Tok Abah kenal sejak muda sampai ke bangka ni. Orang ini memang dia punya senyum sangat lebih mahal daripada brilian, daripada diamond. Sangat mahal. Tok Abah tak pernah nampak dia senyum. Tok Abah lah yang berkawan dengan dia 40 tahun kot. Tak pernah nampak sekali pun dia senyum. Tok Abah bayangkan kat rumah dia buat lawak tak dengan isteri dan anak-anak dia sebab dia tak pernah senyum. Yang Tok Abah nampak 40 tahun pun kawan lebih ya. Dahsyat punya orang. Macam mana dia maintain dia punya muka tu ya, sampai tak boleh senyum. Padahal Nabi sangat suka tersenyum. Dan senyum itu satu terapi, senyum itu satu sunnah ya, senyum itu satu sedekah ya. Dan bila kita senyum, kita yang akan untung. Orang yang senyum yang akan untung ya, dan juga orang sekitar juga akan dapat dia punya manfaat, dia punya aura dia. Wow. So campur orang yang positif dan ceria, anda akan atas landasan yang betul untuk positif dan ceria. Because you are who your friends are. Kamu akan ikut amalan dan agama kawan-kawan kamu. Dan Tok Abah pernah sebut, perangai kita ialah purata kepada 5 orang sahabat yang kita selalu campur. Our behavior, our personality is the average of 5 our colleagues yang we keep on mixing with them. 5 our closest friend, associate. So ini ikut kajian psikologi ya. Ikut kajian psikologi, perangai kita adalah mewakili perangai 5 orang yang kita sering bergaul bercampur dengan mereka. Bercampur dengan orang baik-baik, menurut kita baik. Bercampur orang mudah senyum, kita mudah senyum. Bercampur dengan orang yang mudah memaafkan orang lain, kita memaafkan orang lain. Bercampur dengan orang yang suka belanja orang makan, kita pun jadi begitu insya-Allah. Kita akan ikut perangai, amalan dan cita rasa kawan-kawan yang kita sentiasa bergaul. The average of 5 people whom we constantly mix with. Okay? Interact with. Campur orang yang positif dan ceria. Tip nombor 90. So Tok Abah ada 3 lagi tip untuk share sebelum kita sign off dan tutup topik ini. Ingat ya, kita punya program ini dibawakan oleh webinar pada 10 September. Jom join ya, untuk anak-anak ya. Bagaimana tip dan petua untuk belajar dengan berkesan. So Abah excited sangat. Kita akan ajar kenapa pembelajaran tidak berkesan ya. Apa style pembelajaran anak-anak kita, pelajar kita, cucu-cucu kita. Adakah dia audio, visual, kinesthetic, social student, lateral student, solitary student ya, ataupun ada 7 jenis style ya. Ada 7 style pembelajaran anak-anak. Ataupun anak kita ni kombinasi. Anak sulung Tok Abah dia visual, dia baca faham. Ya, so ada anak nombor 2 mungkin audio sikit. Ya, sebab dia tengok, dia pandang, dia perhati, dia faham. Sebab masa Tok Mak mengandungkan anak nombor 2, Tok Mak sedang menganalisis data untuk buat PhD. Masa mengandung anak sulung, Tok Mak sedang buat literature review, membaca kajian, jurnal, buku untuk dapat asas untuk buat kajian untuk PhD. Rupanya
Amalan dan emosi ibu waktu mengandung akan mempengaruhi baby yang dalam kandungan. Allah punya kuasa. Maternal impression they call it. Ya, ya. So anak tolong tak apa suka membaca. Ya, ada masa dia umur 8 tahun tak apa bagi dia buku cerita hadiah ya, birthday present berapa 400 500 muka surat. Overnight dia habis baca. Overnight dia habis baca. Bah, dah habis boleh beli buku lagi. Bah. Dia seorang peguam ya. Anak nombor 2 dia boleh juga membaca tapi dia duduk perhati je kat dalam kelas pun ni kadang dia perhati je, dia analyse, dia tengok tu step tu salah tu cikgu, tu tinggal dia punya sengaja Muhammad Syakir cikgu sengaja tinggalkan supaya kamu dapat ada pelajar yang peka cakna macam kamu. Cikgu cover line, cikgu silap tapi dia cover line sengaja, dia kata. Macam Tok Abah juga lah. Bila orang tegur, ya sengaja saya nak tengok you all concentrate atau tidak. Sengaja saya cakap benda yang silap. Padahal silap, memang silap. Tak sengaja pun. Bukan sengaja, tak sengaja. Sebab memang kita buat silap, manusia. Anak nombor 3, Tok Mak dah tenang. Kami dah ada anak 2 orang ya. Semua by cesarean ya. Jadi ingat dah tak adalah. Dah 3, 4, 5 tahun dah tak ada dah baby ya. Lepas tu masa tenang kan termengandung anak ketiga. Bagaimana orangnya? Betul tak? Selamba je. Memang selamba. Ya Allah, selamba. Macam itulah mood kot. Mood mak masa mengandung selamba, dia pun selamba. Allah punya kuasa. Check out your kids. Ya. Okay, so campur orang-orang positif dan ceria, kita akan begitu. Tips nombor 90, come to our webinar ya. Pada 10 hari bulan September, Tok Abah akan kongsi beratus tip untuk anak-anak seronok belajar, cinta ilmu, ya, boleh fokus, berkesan, nampak prestasi berubah, jadi orang yang positif all round. Itu niatnya dan itulah hasratnya, itu doanya. Dan Tok Abah pun tiap-tiap kali lepas solat, Tok Abah akan doakan, ya Allah, berikan hidayat kepada orang yang telah dengar ceramah aku, ikut program aku, rangsang mereka untuk berubah seperti yang tip yang kita kongsikan. Engkau saja yang boleh mengubah mereka dengan syarat mereka berusaha. Itu doa Tok Abah tiap-tiap hari untuk peserta kursus ya, dan apa nama mereka yang mendengar itulah FB Live ke ceramah ke ataupun tausiah tazkirah Tok Abah. Okey? Alright. Jangan lupa ya, untuk atuk nenek, untuk ada orang yang umur 30-an. Semalam pun sahabat Tok Abah ya, bekas penerbit Radio Sinar ya, Liza, dia kata, dia dah belikan 2 botol, satu untuk mak dia, satu untuk dia. Mak dia kata lutut makin apa nama selesa untuk berjalan, untuk solat. Liza. Dan dia pun, dia umur 30 baru. Dia pun kata dulu kalau tidak bangun pagi, dia punya belakang punya kerkak-kerkuk. Sekarang dah tak bunyi, dah selesa. Alhamdulillah. Ini memang untuk orang yang aktif lah. Yang aktif ya. Itu sebabnya Tok Abah semalam kena urut. Memang patutnya sakit-sakit satu badan. Tapi dah malam tadi kita makan ya, apa ni, kondisi plus. Kurang lah. Ya, kalau tidak sakit sana, nak berjalan pun sakit. Tok Mak selalu tanya, lepas urut sakit? Memanglah. Sebab ni urut laki-laki tau, bukan orang perempuan. Urut laki-laki memang dahsyat ya. Memang sakit-sakit. 3-4 hari dia punya impact. Bekas urut. Kita berurut sebab sakit. Lepas diurut lagi sakit. Tok Abah pernah tak boleh jalan 3 hari bila lepas kena urut. Kali pertama kena urut, umur 40 tahun. Ya Allah, terkengkang-kengkang jalan. Pasal apa? Kena urut. Lepas tu Tok Abah taubat. Yang untuk berurut sampai umur 50, 55 kot baru Tok Abah urut balik. Ya. So 15 tahun tak nak berurut sebab kali pertama kena urut, susah nak berjalan. Ya, punya teruk adalah kita penggeli. So alhamdulillah ya, kondisi plan membantu Tok Abah dan ramai orang yang berpuluh-puluh ribu, ratus ribu tak pastilah, tapi dah puluh-puluh ribu yang dapat manfaat. Alhamdulillah ya. Syukur. Baik. So tip nombor 91. Mau baik laki-laki dia sama naik, bahasa orang sekarang. Sama naik ya, sama naik. Laki-laki dan perempuan elak mengumpat, elak menggunjing. Mengumpat tu dosa besar. Ya. Elakkan daripada memakan daging sahabat kamu yang mentah-mentah. Adakah orang makan daging sahabatnya? Ya. Ada kata sabda Nabi mafhumnya ya, orang yang mengumpat dosanya ibarat memakan daging saudaranya sendiri ya.
So haramlah berdosa besar. Elak mengumpat. Dan anda dan Tok Abah, ya Allah, semalam pun Tok Abah baca satu write up yang sangat baik. Dia kata, Tok Abah baca ni kisah seorang dari Libya. Dia duduk di Malaysia 15 tahun. Dia kata, saya baca, saya dengar, saya tengok tulisan netizen orang Malaysia. Ramai orang, terutamanya orang Melayu, dia kata, mengata pemimpin, mengata negara bankrupt lah, rakyat termiskin lah, banyak orang kelaparan lah, tak guna, harga mahal. Saya dulu daripada Libya, Libya dulu salah sebuah negara yang sangat hebat, lebih hebat dari Malaysia dalam banyak hal. Tapi sekarang tengok, kalau nak tahu miskin, pergi ke Libya, pergi ke Syria, pergi ke negara ni, baru awak tahu apa itu miskin, apa itu kelaparan. Di Malaysia mungkin ada kelaparan, sikit-sikit, tapi tak teruk macam mana. Orang Malaysia patut bersyukur, bukan menghentam negaranya, memburukkan negaranya, menghentam pemimpinnya. So memanglah bukan semua pemimpin itu betul, ada kesilapan, tapi jangan hentam. Dia hentam pula kat media sosial, satu dunia nampak. Ini pun tak apa pun, betul terkejut juga tengok bila baca, ya Allah, orang Malaysia termasuklah kawan-kawan Tok Abah menghentam kanan kiri. Menghentam orang tu mengumpat tahu. Sebab dia tak boleh defend, you mengumpat lah. You mengata orang, you mengumpat. Sebenarnya itu yang elak mengumpat. Dan ramai kita mengumpat kat media sosial. Apalah inilah ni apa nama penyedut tangan, cium tangan pemimpin aja cium tangan aja. Ni penyedut tangan ni, tak guna punya bangsa ni. Ini orang yang nak suka bertongkat dan suka dedak, menghina. Tak boleh bersangka baik langsung. Yang ikut tulisan tu lah, ikut tulisan Tok Abah baca pun, ya Allah, tak boleh nak komen. Sebab nak dia komen macam mana, umur 60, 70, 80, orang yang hebat, pendidikan tinggi. Itu sebabnya orang beradab tanda berilmu. Ramai orang berilmu, malangnya biadab. Kalau awak mudah nampak silap orang dan pukul orang, tak nampak kebaikan langsung, asyik pukul. Dan Tok Abah nampak orang yang sudah didapati bersalah dan dihukum, apa dia buat? Dipijak-pijak lagi, dihina lagi, dikutuk lagi. Perlu ke? Dan awak ni semua ni, kita yang mengata tu baik sangat ke? Confirm ke masuk syurga? Kita mengentam orang yang telah didapati bersalah dan dihukum. Awak ni baik sangat ke? Tok Abah bukan orang politik, tak minat pun. Tok Abah sebagai orang tua kena tegur. Yang tak betul, hentikan. Dan Tok Abah selalu sebut, orang yang banyak kebaikan dalam dirinya akan cuba tengok kebaikan orang lain dan mudah nampak. Orang banyak kebaikan dalam dirinya, hatinya bersih, matanya mata lebah, mencari benda yang baik-baik saja. Kalau orang yang banyak buruk dalam dirinya, mudah tengok buruk orang, dan mata kita, mata lalat, mata langau. Cari tarik, cari najis, cari benda busuk, cari bangkai. Mata anda cari apa? Tak pernah nampak kebaikan orang ke? So please ingat, bila nampak keburukan orang, tengok, aku ni baik sangat ke? Bila kita mengata orang dengan tidak bertapis, kita mengatakan, aku tak buat benda tu tahu, aku baik, dia jahat. When you mengata orang, awak sebenarnya mengatakan awak baik, dia jahat. Kalau awak tahu awak pun jahat macam dia, awak takkan tergamak nak mengata orang. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Orang yang baik, yang layak dimuliakan, orang yang sibuk mencari kelemahan dirinya, betulkan dirinya, sampai tak ada masa nak tengok keburukan orang lain. Kata Ali, Google, check it out. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Orang yang pemimpin manusia yang patut dimuliakan ialah orang yang sibuk cari kelemahan diri, kekurangan diri, betulkan diri, sampai tak ada masa nak tengok-tengok keburukan orang lain. Itu orang yang hebat. Siapakah orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang rasa dirinya banyak dosa, segera bertaubat. Banyak kelemahan, segera atasi dengan cari ilmu, betulkan diri, itu orang yang baik. Siapa orang yang jahat? Orang yang jahat ialah orang yang rasa dia dah okey, dia kata aku dah okey. Apa lagi aku nak cari ilmu? Apa lagi aku nak betulkan? Aku okey apa? Dan mudah mengata orang lain tak guna, buruk, patut kena hukum, patut kena jail. Guys, awak tidak sempurna. Tok Abah jauh daripada sempurna. Awak berdosa, Tok Abah banyak dosa. Kita tidak ada. We are all work in progress. So jangan sibuk mengata orang, padahal kita ni banyak kelemahan. Malu tau. Malu pada diri, malu pada cucu-cucu, malu pada orang lain. Kita mengata orang tanpa tapis,
Padahal kita pun banyak kelemahan, banyak dosa, banyak kesilapan. Ingat, kalau awak mengata orang, awak mengatakan, aku baik, aku okey, dia tak okey. Is it true? Are you really that okay? Awak confirm masuk syurga? Bukan marah. Nasihat. Bukan marah. Nasihat. Mengata bagai nak agak macam tak ada penghujung, macam tak cukup perkataan. Ya, macamlah awak sempurna, confirm masuk syurga. Please guys, Tok Abah pesan pada diri Tok Abah, kita semua banyak dosa. Jom kita bertaubat tiap malam, continue cari ilmu dan sebagainya. So, elak mengumpat, elak mengata orang. Boleh menegur dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bukan tak boleh menegur, tak boleh macam tak boleh komen ya. Boleh komen dengan cara hikmah, dengan cara beradab, dengan cara yang berlapik, sebab kita pun banyak silap, banyak dosa, banyak kelemahan. Cuma awak dan Tok Abah belum diadili, maka kita tidak masuk penjara. Dengan jangan kata aku okey. Tapi kalau cek-cek banyak kita punya kesilapan yang kalau diadili boleh layak masuk penjara. Ya ke? Check it out. Check it out. Kalau tak penjara dunia, di penjara di akhirat. Okey, nombor 91, elak mengumpat ya. Jangan lupa untuk orang yang aktif, yang sengah-sengah sana sini, apatah lagi orang dewasa macam Tok Abah, orang purba, kondisi plan membantu ya. Dan jangan lupa untuk anak-anak ada Excel Plus, perasa coklat ya, sangat bagus untuk anak-anak ya, akan merangsang mereka bertenaga, duduk lama belajar, fokus ya, berkembang otaknya. Bila lama belajar, seronok belajar, mudah ingat, mudah fokus, mudah-mudahan jadi pandai in the long run. Amin. Dan ingat, atuk nenek, mak ayah, doakan di kepala anak-anak kita Fatihah, ayat kursi, alam nashrah, sebagai asbab untuk merangsang mereka lebih fokus dan lebih terang hati dan sebagainya. Ya, dan suruh mereka duduk menghadap kiblat. Ya, satu sunnah. Ya, dan doakan guru-guru, doakan kawan-kawan sekelas, doakan kawan-kawan satu sekolah. Maka bila kita doakan orang lain, diaminkan malaikat, malaikat doakan kita. Wow. Ini baru 1-2 tip daripada beratus yang Tok Abah akan kongsi dalam webinar tips dan petua belajar yang berkesan pada 10 September. Come Tok Abah program. Okey, tip nombor 92. Nak wrap up ya. Dah nak wrap up. Jom kita tingkatkan penjagaan diri kita, tingkatkan kita punya self, take care of ourselves lah ya. Kesihatan mental, kesihatan psikologi, kesihatan fizikal, kesihatan spiritual ya. Barang siapa yang rohaninya bersih, badannya sihat. Psikosomatik, barang siapa hatinya kotor, kepala negatif, badan mudah sakit. Sebab penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor. Itu makanan kepada penyakit. That is why penyakit akan bertapak dalam diri kita kalau negative thoughts, negative heart. Kata ulama, Tok Abah pinjam. Yeah? So, jaga diri kita, luaran, dalaman, physical, emotional, psychological, spiritual. Jaga diri kita. Yeah? Dan of course, tip Tok Abah yang terakhir, 93. Kita wrap up. Tip nombor 93 ialah, when you have done everything within your means. Bila kita dah buat apa yang termampu kita buat, apa yang kita mampu buat, kita dah buat dan berdoa dan bertawakal, maka kita serah pada Allah. Serah pada Allah. Tuntas akal, tawakal. Tuntas akal, tawakal. Bila when we have done our level best, dah tak ada lagi dah ruang untuk kita perbaiki, kita tak nampak lagi dah. Ya, setakat yang ada, dalam constraint yang ada, maka kita berserah pada Allah. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita ganjaran dan kata untuk perubahan yang sewajarnya, insya-Allah. Okey, itu dia Tok Abah wrap up topik tips untuk sentiasa bahagia ya dan ceria. Berhenti kat nombor 93 ya. Kalau panjang umum besok hari Merdeka kita sebut. Mungkin tabuk bagaimana memerdekakan diri kot. Mungkin ya Tok Abah akan cari ilham dan cari poin bagaimana topik yang selanjutnya menjelang Hari Merdeka yang ke-65 tahun. Ya, Tok Abah 71 tahun, merdeka 65 tahun. So, masa merdeka tahun 57, Tok Abah berumur 6 tahun. Belum masuk sekolah. Tok Abah masuk sekolah tahun 58. Ya, budak comel berumur 6 tahun setengah, darjah 1. Ya, adalah sepatah 2 bahasa Melayu. Kalau tidak, cakap kat rumah pun bahasa Jawa je. Belajar cakap Melayu di sekolah. Comel kan? Awak tak tahu, memang comel sangat. Baik, so guys,
Yeah, so come to our webinar pada 10 bulan September. Tips dan betul untuk belajar cemerlang untuk anak-anak, mak bapa hantar anak-anak, atuk nenek hantar cucu, abang kakak hantar adik-adik, pakcik makcik hantar anak saudara, yang orang yang mampu hantar anak jiran, hantar anak orang before 40, sekolah-sekolah boleh buat kad dewan, ya. Ada kita buat satu, boleh buat kad dewan, kita bagi link untuk buat kad dewan, ya. Ada rate yang tertentu untuk company-company, syarikat kilang, MNC, ya, multinational corporation ataupun syarikat besar, ya, kita ada satu rate untuk buat kad dewan untuk CSR, ya, tapi rate yang mampu milik, mampu attend, mampu ada, kan, ya, program itu. Jom, ini semua ada link kat komen pin kat atas. So guys, selamat hari lahir, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat buat kerja amal, ya, selamat anniversary, selamat buat apa-apa yang sakit, ikut nasihat doktor, makan ubat, ya, banyak bertaubat, mudah-mudahan penyakit anda Allah ringankan dan dosa anda Allah ampunkan. So mudah-mudahan penyakit pun jadi anugerah. Okey, ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.